Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi aku nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So guys, sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay, waktu tu actually dia baby lagi. Tapi sebelum umur setahun tu dia kerap sangat demam. Maksudnya dalam sebulan tu paling kurang 2 atau 3 kali mesti dia akan demam. Anak kamu ni dia ada kelebihan. Maksudnya dia boleh nampak benda yang kita tak nampak. Dia tengah periksa, masa tu dia sekolah sesi petang. Dia cakap dia nampak ada benda hitam bergerak daripada arah belakang dia ke depan. Tapi benda tu betul-betul berhenti, tiba-tiba dia berhenti betul-betul dekat sebelah dia dan tengok dia. So bila diorang masuk, semua pun dah ambil pot masing-masing. Tiba-tiba kita dengar bunyi orang pijak daun kering. Masa tu tak pasti sama ada adik-beradik yang lain dengar. Tapi Lin dengar anak, dua-dua dengar. Sebab kita orang berpandang sesama sendiri. Lepas tu masing-masing senyum. Masa tu Lin pun berdiri pegang telefon berjalan ke arah anak. Waktu tu anak Lin nampak ada susuk bayang perempuan berdiri sebelah Lin dengan keadaan tunduk. Okay. Waktu tu Lin ada dinner dekat salah satu hotel dekat area KL Central. Dia tak nak sebut lah hotel tu kan. Nanti orang tak nak pula pergi makan dekat dia punya KL dekat Central. dia punya restoran dekat bawah tu. KL Central hotel tak banyak Lin kan. Tak banyak. Dia ada Hilton, dia ada Lee Meridian. Apa lagi yang best-best kat situ? Itu je lah. Okay, salah satulah. Tapi memang hotel 5 bintang lah kan. Okay. Biasa kita takkan expect. Yelah dekat kafe dia, takkan kita expect kita boleh nampak. Betul tak? Betul. Okay. Waktu tu sebab Lin dinner, Lin dibenarkan untuk bawa seorang lagi lah. Tapi disebabkan tahun sebelum tu Lin dah bawa suami, so tahun ni bawa anak lah pula kan. Okay, so bawa dia. Kebetulan waktu tu dia memang bad mood lah. Biasalah perempuan ada masa-masa dia kan memang macam tu. Betul. Okay, so makan macam biasa. Lepas tu kita orang gerak balik tu awal lah belum pukul 10 lah. Dalam 9.50 macam tu kita orang gerak. Sebab kita orang fikir kita orang balik sendiri, naik train kan. Lagipun dah makan daripada pukul 7 tu, takkanlah tak berhenti-berhenti nak makan je. Yalah. So pun kita orang decide lah keluar. Waktu keluar daripada kafe tu, sebab kafe tu dia ada dia dibahagikan kepada 2 bahagian. Okay, satu bahagian memang dia letak makanan. Lepas tu bahagian yang kita duduk sebelah sini dan tepi cermin pun ada. So kita orang duduk dekat tengah lah. Betul-betul dekat dengan lorong nak ke kitchen. Okay. Tak pastilah kitchen ke apa, tapi lorong tu macam sama-sama. Yelah sebab nampak budak tu bawa keluar makanan daripada situ kan. So waktu kita orang keluar tu, saya perasan anak saya memang ada pandang ke arah itu, tapi dalam masa yang sama dia terus
macam terus cepat tarik muka dia ke kiri. So saya pun diam je lah, sebab saya tahu dia pun bad mood kan hari tu. So Yes. kita berjalan pergi dekat lift, sebab kafe tu dekat bawah tau. So kita jalan pergi kat lift. Sebelum sempat sampai dekat lift, dia boleh cakap apa tau, "Mami, kakak nampak lagi." Aish, apa benda pula dia nampak? Lepas tu oh ya ke, cakap situ kan, nak gelak pun ada. Dia macam nanti-nantilah kejap-kejap lagi kan. Lepas tu bila on the way balik tu, kita tanya dia, apa yang dia nampak? Dia nampak bentuk tu hitam, tapi ada kepala lah macam orang, tapi dia berjalan dengan keadaan macam laba-laba. So muka memang tak perasan lah, tapi benda tu hitam je lah. Dia macam merangkak lah lebih kurang tu. Ya. Dengan kaki dia yang 4 tu, tapi cara dia jalan tu macam laba-laba. Macam Spiderman sikit lah. Ya. Lepas tu cakap dengan dia macam, biar betul kita ni bukan dekat hotel sikai-sikai. Dia tu hotel 5 bintang kot. Takkanlah benda tu ada. Macam Dr. fikir, contohlah kalau kita pergi kedai makan ke orang yang pakai pelaris tu, dia macam logik lah juga kan. Yes, betul. Okay. Masalahnya sekarang ni, takkanlah hotel tu pun pakai pelaris juga. Tapi kita we never know man. Kan? Mana dah tahu. Kok ya betul hotel tu pakai pelaris? Sebab itu pertama kali pengalaman yang anak nampak dekat kedai makan tau. Maksudnya dekat tempat yang dia jual makanan. Okay, sebab selamanya kalau kita pergi kedai makan ke, tak ada pula dia cakap benda tu ada ke, tak ada. Yes. And then lorong tu pun macam sama-sama, lampu dia pun tak ada macam lah. Takkan nak nampak terang kan. Jadi kita nampak pula dia keluar daripada kitchen makanan dia. Ya, betul. Tapi macam agak muskil lah, sebab rasanya kita pun banyak kali kot pergi bercuti, duduk kat hotel daripada 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Serius, Alhamdulillah tak pernah lagi jumpa. Itu pertama kali lah. Sampai dia balik tu pun dia duduk fikir-fikir, takkan dekat tempat macam tu pun ada, dia kata. Yelah macam pelik jugalah, sebab kan kelakar lah kan sebenarnya. Hotel 5 bintang, lepas tu tengah-tengah bandar pula kan. Dengan orang ramai dalam keadaan yang sibuk kan. Tiba-tiba nampak pula benda ni kan. Sebab waktu kita orang gerak balik tu, rasanya kita orang je yang gerak balik dulu. Yang paling awal lah gerak. Ya, yang paling awal. Sebab diorang confirm akan sampai pukul 11.30, pukul 12 punya, selagi makanan tak habis lah, selagi larak makan kan. Kan, betul. Sebab dinner tu simple. Dia just dinner, makan-makan, tak ada apa-apa. Just bos bagi yelah, sikit sumbangan, apa kerja terbaik, macam tu je lah. Yep. Tapi tak adalah announcement yang macam okay, sesi karaoke ke, tak ada show-show, tak ada. Just a normal dinner party lah orang kata. Just appreciate lah belanja staff-staff dia makan, macam tu je. Sebab every year memang bos akan buat, tapi bertukar-tukar hotel lah. Cuma 2 tahun ni tak adalah sebab PKP kan. Yelah tu, betul dah tu. Itu kalau kena kat saya tu Lin, tak tahu dah nak cakap apa kan. Memang silap-silap aku cabut ni kan. Cabut lari je. Tapi itulah kan, bila orang yang hijab terbuka ni kan, dia orang kata bila dah biasa, dia jadi lebih tenang lah. Walaupun takut, tapi dia tenang kan. Dia jangan jadi macam kita ni yang takut dan tak tenang. Itu masalah tu. Sebab anak memang daripada kecil suka tengok cerita hantu walaupun dia takut. Alamak suka tengok cerita hantu Saya pun suka tengok cerita hantu juga. Anak-anak saya pun suka kat tengok cerita hantu. Pening pada. Kita orang sebenarnya satu keluarga lah. Tapi macam mana nak cakap Dia nak kata takut tu, of course akan takut. Macam juga ayah dia sebenarnya adalah orang yang sangat penakut. Tapi setiap kali terserempak dengan benda-benda macam ni, dia selalu positif tau. Mesti kena positif. Sebagai seorang ayah. Yang itu bukan. Sebab Lin ingat lagi, dulu dia suka mancing. So dia akan balik 2 pagi, 3 pagi. Imagine dia balik 2-3 pagi sebab dia suka mancing dekat area Kemensah tu. Balik, dia nampak ada orang korek sampah, rambut panjang, baju lusuh-lusuh, korek sampah dekat bawah tu sambil mencangkung. Kau orang.
Siapa pula lah 2-3 pagi korek sampah pula ni. Lepas tu cara dia korek tu macam anjing nak cari makanan. Tahu lah, dia memang korek habis punya tu. Lepas tu esok pagi tu dia boleh cerita, dia cakap apa tau, semalam kan pakcik yang biasa cari tong-tong tin tu, dia kata rajinnya, dia kata pukul 3 pagi dekat tu sampah. Dia tak tahu itu benda tu kan. Lepas tu cakap dengan dia, orang dia macam mana? Tapi itulah kenapa pakcik tu dia pakai macam jubah tapi lusuh-lusuh, rambut dia panjang. Sebab biasa pakcik tu pakai kopiah, dia kata. Takkanlah dia tak. Dia memang betul-betul blur lah tu. Memang betul-betul orang kata tak tahu lah tu. Sebab satu mungkin lah balik dah 3 pagi ngantuk ke, kita tak tahulah kan. Tapi dia memang always macam tu. Kalau dia nampak pun dia memang takkan cakap yang itu benda tu lah. So basically dia adalah seorang yang penakut tapi positif. Kan? Susah kita nak jumpa orang macam tu yang penakut tapi positif ni, susah nak jumpa. Kan? So you punya husband ni kira one of a kind lah. Penakut tapi positif. Tapi kalau dapat kat aku tu, kalau aku balik nampak orang korek sampah tepi rumah ke apa, pakai baju putih, kepala otak dah fikir lain dah. Confirm. Kan? Dia kalau bagi Lim pula, dia bukan pasal korek. Kalau orang tu berdiri je macam tu pun, kau dah kenapa pakai baju putih berdiri kat situ? Kan? Memang tak adalah nak fikir positif dah masa tu. Memang tak ada positif. Kita sebab rasanya kita setiap manusia kita akan ada insting keenam antara sedar ataupun tidak. Betul. Benda tu ada ke, benda tu tak ada, benda tu ada dekat ke, jauh ke, ada bau ke, tak ada bau ke, kita memang akan boleh rasa. Betul. Walaupun tak nampak. Bohonglah cakap. Seberani macam mana pun orang tu, dia tetap akan ada rasa tu sebenarnya. Kan. Tapi pernah tak kita tertanya kan, kenapa kita takut dengan benda tu? Adakah disebabkan rupa dia ataupun disebabkan apa? Rasanya sebab takut rupa lah kot. Kan. Cuba sebab kalau cakap penampakan yang memang kita tak jelas muka, kita masih boleh positif lagi lah. Macam yang suami nampak tu, sebab dia nampak daripada belakang. So muka tak nampak. Tapi kalau kita dah nampak, automatik kan, sebab yelah mindset kita daripada dulu, cerita hantu je muka mesti seram. Kan. Padahal banyak je orang jumpa hantu muka cantik, muka lawa, muka handsome. Kan. Tapi cuma dia tak adalah macam handsome tu, tapi dia macam pakai bedak, tak tahu nak kata bedak ke apa ke, tak tahu lah. Memang pucat. Itu memang akan ada. Sebab banyak juga kawan-kawan yang cerita. Memang akan nampak dengan situasi macam tu. Kan. Mungkin sebabkan kita daripada kecil disuap dengan hantu ataupun benda-benda macam ni, semua muka buruk kan, muka berdarah-darah kan. Itu yang buat kita takut. Tahu tak apa kan? Sebab ikut pengalaman daripada kecil, arwah ayah selalu cakap, kalau pergi mana-mana ada pokok ara, dia kata bila terjuntai tu, pokok beringin, dia kata jangan tengok dekat atas tu, mesti ada benda something. Okay. Tapi ini pengalaman Lim sendirilah. Lim bujang 3 tahun duduk dekat area Bukit Bintang sebab sewa bilik dekat sana. Masa tu kerja kat Sungai Wang. So kita balik kerja akan lalu jalan shortcut dan akan lalu 3 pokok ara dekat belakang rumah kedai tu. Okay. Hafiz percaya tak, setiap hari Lim lalu, Lim selalu akan tengok ke atas. Itu selalu biasa macam tu. Bila orang cakap jangan buat, dia memang akan lagi buat. Sebab Lim nak buktikan dekat arwah ayah benda tu tak ada. Kan. Biasa memang macam tu. Memang kita manusia memang tu. Bila orang kata kau jangan tau tengok kat pokok ni apa semua kan, time balik confirm kita tengok kan. Tapi Alhamdulillah sepanjang 3 tahun duduk kat situ, sekali pun tak pernah nampak. Alhamdulillah, nasib baik. Walaupun balik daripada KFC McD kat Bukit Bintang tu kan tutup lambat kan. Yes. Walaupun balik seorang-seorang kan. So bila kita balik kampung cerita dengan ayah jadi marah lah. Dia kata dah tak nampak, nak tengok buat apa kan. Tapi masa Lim nak tengok tu mesti tu macam curious lah. Mesti macam 50-50 kan. Kau nak tengok ke tak nak tengok kan. Mesti macam tu kan. Lalu bawah pokok ni, okay, aku nak tengok ke tak nak tengok sekarang ni.
Kang tengok nampak, tak tengok Kang tak boleh nak buktikan pula benda ni tak wujud. Macam tu lah lebih kurang kan. Yelah, sebab sepanjang ni pengalaman Lin pernah nampak benda tu pun, tak apalah nampak wujud muka dia yang real. Betul tu. Tak ada. Kan? Tapi yang dalam banyak-banyak masa umur Lin 17 tahun kot. Okay, kita suka balik sekolah dekat-dekat maghrib baru sampai rumah kan. So balik rumah confirm takkan mandi terus. Biasa. Alasan panas. Betul. Relax dulu. Ayah dah bising dah. Dia kata, Kang bila lagi nak maghrib? Dia cakap. Okey, maghrib dah nak habis tu baru pergi bilik air. Yang part paling best, bilik air tu bukan dekat dalam rumah. Bilik air luar rumah. Sebab Lin orang Felkra. Okey, so rumah lama yang papan tu, ayah memang plan nak buat rumah baru. So dia buat bilik air tu betul-betul dekat hujung sepadan. Padan antara rumah belakang dengan rumah Lin lah. So kan tak adalah jauh, lebih kurang dalam 5 meter 4 meter kot daripada dapur. Okey, sebelah bilik air tu ada satu pokok queening tau. Okey, memang pokok dia rendang sebesar-besarnya dan buah dia memang sepanjang tahun berbuah. Walaupun tak banyak. Okey, so memang favourite lah. Mandi lepas maghrib pun nak mandi. So kita mandilah, sambil mandi tu nyanyi-nyanyi lah dengan suara tak sedap tu kan. Tiba-tiba nampak macam ada satu bayang. Sebab dalam bilik air ada lampu. So dekat luar bilik air tak ada lampu. Kita harap lampu daripada dapur je. So nampak bayang orang lalu tau. Okey, orang lalu daripada kanan ke kiri. Lepas tu dia patah balik. Betul-betul dia berdiri dekat depan pintu. Dan bayang tu besar masuk ke dalam. Dia jadi macam, kita sambil mandi duk tengok ni. Kenapa bayang ni berhenti, lepas tu makin besar kan. So, bayang tu dia macam masuk ke dalam lah. Lepas tu tiba-tiba kan Lin nampak ada jari masuk dekat bawah pintu. Jari berbulu. Masalahnya Fiz, satu jari tu agak besar. Macam mana nak cakap macam besar bola pingpong tu kot. Besar untuk tu satu jari. Masalahnya dia baru masuk 2-3 jari. Kita dah tergamam tengok je. Lepas tu memang menjerit lah. Lepas tu terus dia tarik, lepas tu hilang. apa benda tu Bila menjerit, ayah buka pintu dapur, kita pun buka pintu bilik air. Ayah cakap kenapa? Dia confirm marah lah. Sebab ayah Lin tu pantang dia menjerit. So dia cakap kenapa? Tanya dengan dia, siapa di depan pintu? Siapa pula di depan pintu? Dia cakap dah seram dah. So mandi ala-ala terus naik lah sampai ke atas, relax. Lepas tu baru cerita dengan ayah. Ayah cakap padahlah muka dia kata mandi lagi maghrib. Kan. So mandi awal tak nak. Lin tak tahu benda tu apa. Itulah, nak tengok rupa pun tak nampak jari-jari berbulu je pun kan. Tak payahlah kalau dah 3 jari tu pun dah gemuk macam tu. Kan? Kalau nampak penuh jari tu tak tahu lah gemuk macam mana. Itulah dia kan. Masa Hafiz masa umur Form 1 kot. Form 1 Form 2 dekat rumah masa tu Hafiz demam teruk demam teruk dan tidur dekat dalam bilik. Lepas tu arwah ayah masih ada lah. Tidur dalam bilik dan kita tidur atas lantai lagi. So Hafiz tak suka tidur atas katil sebab memang ada satu PL ni kalau tidur atas katil mesti jatuh ke bawah. Memang kata tak boleh kontrol. Memang confirm jatuh kan. So kita pun tidurlah dekat lantai. Jadi katil double decker tau. Okay? Sebab Hafiz tak ada bilik sendiri, tidur dalam bilik kakak kan. So kakak ada katil double decker, katil tingkat bawah tingkat atas. So Hafiz tidur kat lantai lah. So bila tidur kat lantai tu, masa tu kakak semua tak ada, Hafiz seorang-seorang kat situ. Mak dengan ayah tengah tengok TV dekat ruang tamu. Dan Hafiz rasa macam ada benda macam menggeletik kaki tu. So macam apa benda ni kan. Nak kata kucing bukan kucing sebab memang tak ada bela kucing pun. So kita pun pusing lah kan. Kita pusing, maknanya masa time Hafiz pusing tu, Hafiz tengah tengok bahagian bawah katil lah. Bawah katil tu kosong, memang tak ada apa-apa. Just orang kata
ada kain cadar yang menutupi bawah katil tu lah. Kan kain cadar tu jatuh lah. So tak nampak sangat lah bawah katil tu. So duduk bawah tu kira macam baring menghadap ke bawah katil. Jadi at one point ternampak macam ada benda tengah selak cadar katil tu daripada bawah katil tu. Okay. So macam apa benda ni kan. So Afi biar je. And then orang kata kali kedua benda tu selak betul-betul kain cadar tu, dan apa yang Afi nampak dekat bawah tu adalah satu tubuh manusia yang berkepala besar, badan besar, warna hitam, mata merah, tengah senyum sinis dekat muka dan tengah gelak. Masa tu Afi seorang je yang dengar dia gelak sangat kuat. Time tu itu tragis lah. Time tu terus lari keluar bilik and terus lompat dekat atas arwah ayah, peluk dia kuat-kuat and minta tolong. Arwah ayah time tu macam panik lah, macam apa hal ni kan. Dia cakap ada benda bawah katil, ada benda bawah katil. So dia masuk, dia check bawah katil, semua memang tak ada benda. So started from that point, memang Afi dah tak tidur kat lantai dah. Memang tak tidur kat lantai dah. Tapi nak dikatakan dia punya rupa bentuk tu, dia badan besar lah, badan besar, kepala besar, mata merah. Itu memang tragis gila. Pening time tu. Dia sebut badan besar, kepala besar ni mengingatkan kes 2010. Sebab waktu tu kita orang baru balik daripada Ulu Bernam sebab hantar abang Lin bertunang. Okay, so daripada Ulu Bernam kita orang kena patah balik Perak, yelah hantar mak semua kan. So baru kita orang lepas maghrib kot baru kita orang balik KL. So sampai rumah pun agak dalam pukul 11 macam tu lah. So masing-masing penat lah, betul tak? Betul. So anak pun dengan keadaan tak tukar baju, dia pun tidur, tengok suami pun yelah drive daripada pagi kan. Lepas tu masing-masing tidur, Lin je lah yang berjaga dekat depan. Sebab Lin punya style kalau penat memang susah nak tidur. So tengah-tengah berjaga tu tiba-tiba anak Lin terbangun. Dia cakap mami nak pergi toilet. Dia cakap pergi je lah. Dia masuk toilet, lepas tu dia keluar dengan keadaan dia menangis. Dia macam kenapa kan? Lepas tu dia cakap mami benda tu ada dekat bilik. Ada dekat bilik air dia tu. Lepas tu tanya dia benda apa? Benda yang hitam, dia kata, berbulu-bulu, mata dia merah, dia kata. Dia tengok kakak macam dia marah kakak. Masa tu kan Fiz, ya Allah ya Tuhanku, kita duduk kat ruang tamu. Maksudnya sebab rumah ni square feet dia kecil dia, 500 lebih macam tu. So daripada ruang tamu ke bilik air tu berapa langkah je. Yelah tu. So Lin cuba nak pergi ke bilik air, tapi sampai dekat pintu, antara pintu ruang tamu dengan bilik air tu tak boleh nak pergi. Seolah-olah macam dihalang. Rasa macam berat sangat, berat gila-gila. So tak nak kata nak teruskan tak berani juga. So masuk bilik, gerak suami. Bila suami pergi, dia pun rasa benda yang sama. Dia cakap macam seolah-olah kita tak boleh nak pergi. Tapi sebenarnya itu bukan penampakan pertama yang anak Lin nampak kat dalam rumah ni. Dan itu adalah titik tolak yang kita orang tahu rumah yang kita orang duduk sekarang ni ada benda tumpang. Sampai sekarang? Sekarang ni tak tahu nak cakap lah. Harap-harap dah tak ada lah. Itu dah. Habis pun harap-harap tak ada lah kan. Sebab dia cerita dia yang itu membuatkan Lin percaya. Sebab sebelum ni anak memang selalu cerita. Dia pernah cerita dia main dengan benda tu dekat bilik. Lepas tu bilik dia kalau pasal lampu pun Fiz, dia takkan terang tau. Dia malap ke? Ya, dia malap je. Sampailah 2010 lepas kita orang balik hantar abang tu bertunang. Okey, masa tu sebenarnya Lin dah sakit daripada 2009 lagi. Sakit yang pelik. Lin kena allergic kat kulit, dekat kaki sampai bernanah. Lepas tu kiranya daripada pinggang ke bawah tu memang dah tak macam kulit orang dah. Tapi waktu tu masih menafikan yang kita sakit kerana sesuatu.
Okay, so macam alah sakit sebab waktu mengandungkan anak dulu pun Lin kena benda tu. So fikirkan waktu tu je lah, waktu macam okay lah kita apa tu namanya salah makan ke, allergic ke ataupun benda tu datang balik. Okay, bila pergi kerja je sakit. Bayangkanlah tengah sembahyang, bila kita rukuk tu kita terasa macam ada satu current daripada hujung jari kaki dia naik sampai ke pinggang, lepas tu dia ada macam bunyi berdesing pecah kat situ. Oh, sakit. Memang sembahyang sambil menangis sampai makcik cleaner tu sembahyang kat sebelah, dia berhenti sembahyang, dia tengok muka Lin. Sembahyang apa sampai tersedu-sedu kan? Betul. So bila balik rumah dia kurang, tapi kiranya yang anak nampak tu dah titik tolak yang Lin tahu rumah ni ada benda tumpang. Dalam masa yang sama waktu kita orang menghantar abang bertunang tu pun pihak perempuan tu hantar kat kita juga. Tak tahu motif dia apa, tapi nasib baik abang tak ada jodoh lah. Lepas tu dalam masa yang sama memang Lin terkena buatan orang. Astaghfirullah. So 3 tu memang Lin alami dalam waktu yang sama. Lin masih tak percaya tau Fiz. Lin ni jenis yang tak tahulah, walaupun daripada kecil kita dah dimomok-momokkan dengan orang buat orang sihir orang, tapi bagi Lin selagi tak nampak depan mata, kita memang takkan percaya. Dan dalam erti kata yang sebenar, kita tak rasa. Okay, so daripada hujung tahun 2009 tu, Lin sebab belah suami Lin, kiranya arwah atuk dia sebenarnya dia memang perawat tradisional. Okay, so waktu tu arwah dah tak ada lah. Tapi bila Lin balik kampung, kebetulan masa tu memang sekadar nak bertanya lah, sebab Lin dah pergi klinik, so dah tanya dengan doktor cakap benda ni rare, dia cakap susah nak orang tak selalu kena, dia cakap. So macam pelik lah sebab doktor cakap tak ada ubat tau. Alamak. Tak ada ubat. Dia kata benda ni akan tiba masa dia datang, lepas tu dia akan hilang sendiri. Agaklah Fiz, kita kerja masa tu Lin kerja jual batik, jual pario. Kita dah lah kena pakai pario dengan kaki yang syahdu macam tu. Benda tu jadi macam kan customer datang kan nampak kaki kita macam tu kan. Ya tu. So nak tak nak pergilah jumpa makcik dia. Pergi jumpa makcik dia, waktu tu memang tak buka mulut ni. Seorang pun tak buka mulut. Lin pun tak cerita, suami pun tak cerita. Sampailah kita orang dah habis makan malam, tengah sibuk-sibuk kat dapur basuh pinggan, tiba-tiba makcik dia panggil. Dia kata, Lin duduk dekat sini, Mak Lang nak cakap sikit. Masa tu arwah Mak Lang ada, arwah induk, kita orang panggil induk hitam lah, gelaran dalam keluarga kan. Lepas tu satu lagi induk Suma. Lepas tu tiba-tiba arwah Mak Lang tanya, Lin, kamu sebenarnya ada masalah ni, dia tu. Kita macam tengok suami dah cerita ke kan. Sebab rasa macam tak cerita lagi. Lepas tu Lin cakap, kenapa ya? Kata, tak adalah, Mak Lang tahu kamu ada masalah ni, kamu sakit kan, dia kata. Lepas tu dia terus cakap, orang yang buat kamu ni satu tempat kerja dengan kamu, dia describe lah bentuk dia macam mana. Masa tu memang Lin ketawa, Fiz. Dah kenapa pula? Serius lah Lin cakap kan. Takkan dalam dunia moden ni ada orang nak buat kita. Pandang suami pun senyum-senyum. Dia lagi lah, dia sepatutnya lagi percayalah sebab arwah atuk dia memang perawat tradisional kan. Dia pun ketawa-ketawa. Lepas tu Lin pun macam, oh ya ke, macam tu je lah, yelah nak jaga hati orang tua kan. Ya tu. Lepas tu arwah Mak Lang cakap, tak apalah, dia kata, kita tak boleh nak tolong banyak, tapi boleh tolong ringankan sikit, dia cakap. Lepas tu dia bagilah petua. Memang petua dia agak kelakar tu, Hafiz. Sutin kita buat air biasa tu, Okay. tu FNN tu. Lepas tu dia guna duit shilling 1 sen tu. Okay,
Okey, masuk duit shilling 1 sen tu kat dalam air. Lepas tu ambil susu putih tu, kacau-kacau, selawat Nabi macam tu. Dia kata niat je kat dalam hati nak baik, dia kata. So minum. Seumur hidup Lin tak pernah minum susu semata-mata macam tu. Okay. Bila dia cakap tu kita rasa macam krik. Boleh telan ke? Cakap dengan dia, boleh tak campur dengan Nescafe? Yelah tu, takkan nak minum susu pekat macam tu je. Lepas tu dia kata tak boleh. Ini ikut petua, dia cakap. Ya Allah, Hafiz dah lah dibekalkan 2 tin susu tau. Allah, banyaknya. Dia suruh minum pagi dengan malam. Ya Allah, bila nak minum tu kembang-kembang. Okey, tak apalah. Bila dah habis benda tu, okey, Lin pun buat macam biasalah. Macam rasa macam tak ada apa-apa kan. Tapi still tak sihat juga. Sama juga. Sama juga. So bila lepas balik daripada Ulu Bernam tu, okey, lepas tu kita orang balik Seremban balik. Sebab suami Lin kampung atuk dia kat sebelah sana. So kita orang balik Seremban, kita orang balik Sendayan. Jumpa makcik dia seorang lagi tu, induk Suma tu. Sampai je dekat situ, dia tengok muka Lin, dia cakap apa tau, kamu dah teruk sangat dah ni, dia kata. Dia cakap dia panggil suami Lin Icam kan. Icam kau pergi kedai cari kelapa 3 biji. Masa tu Lin dah tak makan, setakat minum air putih je. Dia memang tak lalu gila dah. Dengan keadaan yang memang sangat teruk lah waktu tu. Lepas tu suami pergi kedai, beli bawa balik. Lepas tu nampak depan mata dia, yelah kelapa tu dia dah buang atas dia, betul tak? Kalau kita beli tepi jalan tu kan dah buang dah. Betul. Okay, so dia ambil pisau, dia tebuk je lubang dekat kelapa tu. Terus berubah jadi warna lebam. 3 biji tu Fiz, dia tebuk itu jadi depan mata. Uish. Masa tu doktor fikir juga dalam kepala ni, magic apa pula induk semua buat. Sebab dia ni tak percaya. Yelah tu. Dan yang paling memang Lin tak boleh lupa, untuk pertama kali seumur hidup Lin kena minum 3 biji kelapa tu. Yang lebam tu. Minum air dia. Semua tau Fiz, sikit pun tak boleh tinggal. Kembung perut minum 3. Astagfirullahalazim, masa tu dah rasa macam tepuk dahi, semua tepuk dah. Biar betul nak kena minum. Ya, kamu kena habiskan, setitis pun tak boleh tinggal, dia kata. Uish. And then tak boleh tuang kat dalam cawan, tak boleh. Kena togok daripada buah tu. Ya, dah lah suami tu beli kelapa dia, na'udzubillah besar. Dalam masa yang sama marah dia juga ni, kenapa ambil yang besar? Dia cakap manalah tahu, ingat nak buat mandi ke, sebab dia biasa tengok arwah atuk dia. Kalau ada orang sakit tu dia akan mandi guna air kelapa kan. Itu yang dia beli besar. Dia tak tahu pula makcik dia suruh kita minum. So kita tak nak minum. Tapi memang daripada rumah sebiji benda pun Lin tak makan, cuma minum air kosong je. Sampai rumah makcik dia pun tak sempat lagi nak minum. So minum air kelapa tu, selang berapa minit lah, rasanya tak sampai 10 minit kot. Lepas tu terasa macam nak muntah. Cakap dengan induk, rasa macam nak muntah lah induk. Dia kata tak apa, pergi bilik air. Kita ni punyalah lurus, pergilah bilik air. So kita muntah. Hafiz tahu tak apa yang Lin muntah waktu tu? Apa tu? Macam serbuk papan. Okay. Lepas tu air tu jadi kuning, macam air jagung tanpa susu tu. Uish. Tapi silap Lin, silap besar lah sebenarnya. Lin tak buka pun lampu bilik air. So kita tak nampak dengan jelas lah apa yang ada lagi. Lepas tu makcik tu pun tak pesan, lepas muntah tu jangan siram. Betul tak? Betul. So Lin pun dah lepas muntah tengok benda tu, sekali nampak dah macam nestem pun ada. Tapi dia kasar sebab kita terasa dekat kaki kan. Memang sebiji serbuk papan kasar. So dah muntah Lin pun siram keluar daripada bilik air. Makcik tanya, dia kata, tadi kamu muntah apa? Entah, nampak macam nestem tu, tapi dia macam kasar-kasar. Sebut papan kot. Lepas tu kenapa air dia kuning lah induk, cakap dengan dia. Induk nak pergi tengok lah. Bila dia cakap macam tu kan, kita pun macam tersengih-sengih. Induk dah siram. Induk cakap lah, kenapa kau siram? Cakap mana tahu Induk tak cakap apa-apa kan. Lepas tu Induk pun cakap, dia kata Induk tak boleh tolong kamu, dia kata, sebab benda kamu ni berat. Kamu bukan kena 1, tapi kamu kena 3. Kita dah jadi macam jam dah. 3 pula. Dia macam tak percayalah kan. Yelah. So bila balik KL, masa tu memang kebetulan Lin dah tender surat resign sebenarnya.
sebab anak tak ada orang mengasuh, dia dah masuk darjah 1, tak ada orang mengasuh, jadi susah kan. Lepas tu dah tender, kiranya lagi beberapa hari lah kita nak habiskan kita punya tender resign tu. Pergilah kerja macam biasa, sediakanlah report sebab masa tu lagi kerja promoter, every month memang akan ada report yang kita kena settlekan. Lepas tu daripada tempat kerja tu memang rasa tak sihat. Balik rumah tu naik atas motor tu Fiz, memang Lindah menangis berjujurai sampai rumah daripada KLCC ni sampai U3 ni, menangis atas motor. Sebab rasa dekat tulang belakang tu rasa macam ada orang tikam-tikam dengan benda yang tajam. Teruk. Memang teruk. Kebetulan waktu tu Nabila Lin tinggal dekat rumah jiran. Maksudnya dekat rumah nenek angkat dia. So nak ambil rumah nenek tu tinggal satu je tau. Lin tak boleh nak naik tangga dah. Sakit dia cakap dengan suami, tolonglah ambil anak, nanti kita buat naik lah sebab tak larat kan. Sebab okay, so sebab dia dekat blok sebelah, Lin pula dia dekat blok B, Lin pula dekat blok C. So on the way nak naik, rumah Lin tingkat 2 pula. Ya Allah Fi, sampai dekat atas ni tak tahu nak cakap macam mana dah. Rasa macam nak minta dukung pun ada. Tapi masalahnya kita bukan kecil kan, takkan nak suami nak dukung. Okay. So naiklah slow-slow sampai ke atas. Lin mandi, masa tu cek suhu badan tau dekat rumah 42 Celsius. Tinggi dah. So call kakak yang kebetulan kakak Lin yang sulung masa tu duduk kat Selayang. Dekat dengan dia pun cakap benda yang sama. Dia kata tak apa, datang rumah, dia kata kita jumpa ada satu pakcik tu. Sebab dia dah tanya kat pakcik tu, dia kata memang keadaan Lin sangat teruk. Lepas tu bila dah macam tu, kita pun apa-apa pun, sebab Lin duk fikir esok kerja lagi. So kena pergi klinik, betul tak Hafiz? Betul. Sebab kena ambil MC dulu. Yes. Okay, so pergilah klinik dekat area Setiawangsa tu. Pergi-pergi, doktor tu bila dia check suhu kita, doktor tu mengucap. Dia kata saya kena bagi injection kat awak ni, saya takut awak kena sawan sebab tinggi sangat. Ke awak nak surat kita pergi HKL, dia kata. Dia cakap tak apalah doktor, saya nak MC dulu, kata kan. Sebab esok saya kerja. So tak apalah, ambil MC. Lepas tu pergi rumah kakak dekat Selayang, kat Selayang Baru. Kalau ikutkan, dia betul-betul dekat belakang Batu Cave saja. So pergi, abang ipar dah tunggu dekat bawah. Dia tak bagi naik rumah dia sebab rumah dia tingkat 3. Terus pergi rumah pakcik yang perawat tradisional tu. Senang cerita, dia bukan perawat tradisional lah. Senang cerita, dia cakap bomoh je. Okay. Waktu tu kita tak pernah berurusan, betul tak? So bila kakak atau abang ipar suggest, kita okey je lah. Walaupun macam betul ke tak betul ke. Sampai je dekat situ, masuk je dekat rumah dia, duduk je dekat bilik perawat dia tu. Maksudnya abang ipar ada, suami pun ada. Pakcik tu terus sebut siapa yang buat Lin. Terus bagi tahu Sebut nama penuh tau Fiz. Dah tak ada macam sebelum ni makcik cakap okey orang dia macam ni, orang dia macam ni kan. Tak ada, dia sebut nama penuh sepenuh-penuhnya. Masa tu memang Lin tergamam. Dan yang Lin tak boleh lupa, ayat pakcik tu dia cakap apa tau? Kamu nak aku buat apa sekarang ni? Kau nak aku bunuh dia? Sekarang aku boleh buat. Lain macam bomoh Lin masa tu macam, dah kenapa pula nak sampai bunuh-bunuh orang kan? Yalah tu. Lepas tu Lin terdiam dan tergamam kan. Sebab dia kata kamu tak ada buat salah dengan dia. Kalau kamu ada buat salah, aku puas hati dia buat kamu, dia kata. Kamu tu tak sebab apa dia buat kamu. Pasal apa tu? Sebab kamu ramai kawan sayang kamu, bos sayang kamu, kamu dengan suami bahagia, dia kata. Kerja kamu okey. So kamu tak ada salah apa-apa dengan dia. Tapi kenapa dia buat kamu macam ni? Sebab tu aku marah, dia kata. Lepas tu, masa tu kan Fiz, sebenarnya perangai Lin sebelum ni, Lin cepat mudah marah. Dengan perkara-perkara yang sikit pun kita mudah marah. Yelah kita muda lagi kan, umur baru 20 dah masuk 30 macam tu. Tapi waktu tu Lin boleh cakap apa tau? Saya tak nak apa-apa pakcik, saya cuma nak baik je. Yelah kan. Memang Lin terkejut dan suami memang pandang muka Lin waktu tu. Dia macam betul ke bini dia ni? Saya cuma cakap dengan dia, saya nak sembuh je. Kalau betul dibuat saya, itu urusan dia dengan dia ke atas. Sebab kalau saya balas balik, maksudnya saya lagi jahat daripada dia. Betul. So pakcik tu tanya dekat abang ipar, dia tak puas hati lah dengan jawapan kan. Dia tanya dengan abang ipar, dia tanya kat suami. Abang ipar cuma jawab,
yang kena tu dia tak ada hak nak cakap apa-apa. Suami dia pun tak cakap apa-apa. So tak apalah. So pakcik tu pun dalam masa yang sama rawat. Waktu tu lah dia bagi tahu sebenarnya ada benda tumpang dekat rumah, dan yang tumpang kat rumah tu benda yang berbulu tu lah. HR. Rasanya Hafiz tahu kot. HR. Dia bukan THR, dia HR. Dia bukan dekat office je ya, ada HR. Itulah dia. HR kat office tu lain. Itu semua orang takut. So actually benda tu ada orang flat ni yang punya lah, tapi disebabkan tuan dia tak jaga, so dia merayau. Untuk yelah, sebab biasa benda tu kena ada orang jaga, kena bagi makan, betul tak? Betul. Tapi disebabkan rumah kita kat rumah ni, yelah sembahyang pun celup-celup. Kita mengaku je lah. Ngaji nak kata masa tu bukan jarang sekali, jauh sekali. Aduh. Jadi kita mengaku je lah waktu memang silap kita. So benda tu dia tumpang lah sebab rumah kita ni helok je untuk dia. Kan? Sesuai lah, orang kata sesuai lah untuk dia rumah tu. Sesuai lah untuk dia. Cuma pakcik tu kata disebabkan anak Lim boleh nampak, takut akan jadi kawan. Itu problem tu kan. Okay, sebab waktu Lin pergi dekat rumah tu, benda tu ikut tau. Tapi dia tak boleh masuk rumah pakcik tu. I see. Sebab abang ipar cerita dia elok je bertenggek dekat tepi tembok dekat flat tu. Sepulih pun okey lah. Esok tu disebabkan yelah kalau dah demam macam tu, betul tak? Sebab Lin dah beberapa hari berulang alik klinik, ambil darah apa semua. Esok tu pergi cek kita punya darah turun. Kita punya darah tu 84. So dengan segala hormatnya masuk hospital, doktor suspek denggi. Dah rawat lah di hospital. Tapi sebenarnya denggi pun macam pelik juga. Yalah. Lah tu sebab apa dia cakap pelik? Kenapa? Bila kita denggi, satu hari kita kena ambil darah berapa kali? Tak tahu sebab saya alhamdulillah tak pernah kena. Okey, rasanya 6 atau 5 kali kot. Okey. Ke 4 kali macam tu lah. Sebab setiap berapa jam dia kena ambil kan. Sebab dia nak tahu platelet darah kita berapa. Okey. So nasib baiklah masa tu tak lama, 2 hari je kira dah boleh keluar lah. Tapi bila keluar daripada hospital, Lin ni jenis yang susah nak ambil darah. Maksudnya cocok sini tak dapat, cocok sana tak dapat. Kalau betul-betul tak terror, memang takkan jumpa pun dekat mana. So memang jadi bahan eksperimen lah, betul tak? Betul. So bila keluar je hospital, doktor giling kepala sebab dia tengok kesan yang kena ambil darah tu. Memang macam kesan jari melekat dekat kulit. Oh, faham. Bayangkanlah seluruh tangan kiri dan kanan ni, daripada jari sampai ke siku tu memang penuh dengan tu. Dah macam orang kena dera pun ada, Fiz. Ya tu. Lepas tu doktor pun macam pelik. Kenapa rupa-rupanya benda tu ikut sampai ke hospital. So dekat mana nak ambil darah tu, di situ dia join sekali. So balik daripada hospital tu, itu memang Lin tak boleh lupa lah. Pakcik tu cakap Lin tak boleh balik rumah selagi rumah tu tak pagar. So macam takkan kita tak balik, anak Lin sekolah, nanti kesian dia balik rumah kan. So cakap dengan suami, tak apa, abang hantar je saya balik. Petang nanti lepas di sekolah agama, kita akan pergi balik dekat Selayang lah. Malam nanti abang nak pagar-pagar lah kan. Perangai degil tu tak ada lah, tak nak dengar cakap. Sebab suami kerja, kita pun faham lah nanti asyik cuti je. Dah lah kita sakit dah banyak hari dah kan. Oh tak apalah, tawakal. Cakap dengan suami, tak apa bang, Allah tu ada, cakap dengan dia. So masuk je rumah, terus masuk bilik, Lin pasang CD Ruqyah tau. Dia start a'udzubillahi minasyaitonirrajim je. Pintu antara pintu ruang tamu dengan pintu bilik air tu betul-betul kena hempas sekuat-kuatnya. Dia marah tu. Waktu tu memang Lin pandang pintu, sebab pintu depan tak tutup lagi. Pandang tingkap, ada angin ke? Lepas tu suami dah tanya dah, sure ke nak dekat rumah ni, dia kata. Kalau tak kita pergi Selayang je. Cakap tak apa, cakap dengan dia. Tapi nasib baiklah kita pasang Ruqyah tu, dia tak adalah tutup pula CD tu. So biarlah, sampailah malam tu
lepas anak balik petang tu, malam tu kita orang pergi kat Selayang. Malam tu juga suami dengan abang ipar datang rumah, pagar. Selang beberapa hari lepas tu, suami Lin mimpi dinding bilik tempat yang benda tu tumpang runtuh. Lepas tu baju bersepah daripada bilik sampai bilik air. Rupanya bila tanya Pak Cik tu, dia cakap dia marah lah sebab kita paksa dia keluar daripada rumah. Kiranya tak tahu nak cakap macam mana lah, tapi sebab Lin memang tak ada mimpi apa-apa. Yang mimpi cuma suami je lah. Tapi lepas tu memang nampak beza lah. Bilik yang malap tu bila pasal lampu dah jadi terang. So dari situ Lin mula percayalah benda ni, rupanya benda ni ada. Benda ni kalau kita tak jaga rumah, maksudnya yelah dia akan jadi macam ni lah. So sekurang-kurangnya sembahyang kita kena cukup. Paling-paling kurang pun kenalah mengaji kat rumah kan. Betul. So menyedarkan kita lah. Yelah waktu tu pun kita muda lagi kan. Muda tak muda lah. Tapi kalau dah 30 tu sepatutnya kan boleh fikir lah. Biasalah tu kan. Bila belum kena memang kita takkan tahulah kan. Tapi bila dah terkena tu memang kita akan sedar lah. Itu rasanya memang orang kata human behaviour lah kan. Biasalah tu kan. Tapi Lin kan, Afiq ada soalan lah. Masa Tok Bomo tu lah cakap yang dia kenal siapa yang buat Lin ni kan, dia bagi tahu nama penuh dan sebagainya kan. So orang tu adalah rakan office lah. Okey, dia macam nak cakap Lin jumpa dia cuma sekali je. Okey, kita orang memang satu company. Kiranya hint yang makcik suami Lin bagi tahu tu sebenarnya dah kiranya betul lah, kot tak tahulah kan. Sebab dia bagi orang dia macam ni dan ayat yang memang Lin tak boleh lupa, dia satu kerja dengan kamu. So bila Pak Cik tu cakap macam tu, sebenarnya Kang Fiz nak kata Lin percaya 100%, tak tahu juga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu manipulate iblis dengan syaitan ni macam mana. Betul kan? So dia boleh twist, dia boleh sebut. Kadang-kadang adik-beradik pun kita boleh bergaduh kerana benda-benda macam ni. So Lin ambil pendekatan simple je lah. Lin yakin memang Lin tak pernah buat salah dengan dia. Cuma Lin jumpa dia betul-betul lillahi ta'ala. Lin jumpa dia sekali sahaja. Itu pun waktu tu dia buat open house Hari Raya Haji. Dia jemput Lin datang rumah. So Lin pun yelah orang jemput datang rumah, kita takkan nak fikir apa-apa, betul tak Fiz? Betul. Masa tu Lin nampak suami dia pun nampak baik. Sebab kita orang sesat. Masa tu rumah dia tu dekat area Ampang, dekat Lembah Jaya tu. So macam suami dia ambil kita orang dekat tepi jalan. Lepas tu sampai dekat rumah dia borak-borak. Tapi sebelum ni pun kita orang hanya bercakap hanya pasal kerja je. Maksudnya bila nak stok baru. Sebab dia dekat kilang. Sebab dulu Lin kerja jual batik kan. So dia dekat kilang, dia lah yang akan arrange kita punya stok. Kalau stok datang ke apa ke, so kita akan deal hanya kerana itu saja. Tak pernah ada lain. Puas Lin fikir Fiz, betul ke Lin ada salah dengan dia? Tapi Lin tak pernah confront dia tanya dia? Memang tak pernah. Cuma yang membuatkan Lin muskil dan mula rasa sedikit percaya dia buat, sebab Lin ingat lagi Pak Cik tu pernah cakap dengan Lin, selagi kamu kerja dekat company ni, selagi tu kamu akan sakit. Jadi aku nak kamu berhenti. Jangan kamu kerja balik, dia cakap. Sebabnya sebab mungkin jugalah sebab Lin pernah terbaca satu artikel ni, dia kata bila kita buat perjanjian dengan benda-benda macam tu, benda tu akan pegang sampai bila-bila. Betul. Okay. So a few years lepas tu, Lin anak pun dah besar, Lin pun tergerak hati nak kerja balik. Dan bos lama of course lah akan happy lah bila dia tahu kita nak kerja balik, betul tak? So Lin kerja kat company yang sama. Masa tu Lin start kerja 2015. So bila Lin start kerja, Lin baru je start kerja, Lin kena, first dia macam kena berbijik-bijik tau dekat tumit kaki. Kita pun rasa macam alah mungkin apa ke kan. Tapi makin lama dia makin merebak, merekah, berdarah, sampai Lin tak boleh nak berdiri. Sampailah Lin pun, Lin biasalah memang kurang percaya benda macam ni kan. Pergilah jumpa doktor pakar kulit, doktor cakap eczema, dia cakap. Sampai Lin kena ambil steroid tau.
Oh, teruk sangat dah tu. Sebab tak boleh berdiri. Sebab kita kena kerja. Betul tak? Kalau tak ambil steroid, memang Lin tak boleh nak kerja lah. Sebab tak boleh nak berdiri dengan keadaan yang lama. Sebab bila dia kering, dia merekah. Keluar darah tau daripada merekah tu. Uish. Bayangkanlah Hafiz daripada 2015 sampai 2007 benda tu masih ada lagi kat kaki. 2015 sampai 2017. Ya. Okey. Lepas tu satu hari Lin dapat ada satu WhatsApp tau. Lin tak kenal nombor tu. Tiba-tiba dia bagi salam dekat Lin. Assalamualaikum. Kenal tak saya lagi? Bila Lin tengok gambar dekat WhatsApp tu, Hafiz tahu tak tu gambar siapa? Gambar siapa? Gambar orang yang buat Lin tu. Astaghfirullahaladzim. Lin macam pelik. Macam mana dia dapat nombor kan? Tapi Lin pun diam. Lepas tu bila Lin cakap dengan supervisor Lin, supervisor Lin tu pun cakap, Lin dia kata, akak tengok kamu ni bukan macam eczema biasa, macam pelik. Takkanlah eczema dah makan ubat, dah ambil steroid, tak okey-okey. Lepas tu cubalah cari orang yang boleh usaha. Tapi jangan jumpa bomoh lah, dia cakap macam tu. Sebab dia takut benda tu berulang balik kan. So bila Lin fikir balik, kebetulan Lin ada kenalan. Kiranya macam keluarga angkat lah. Tapi kita orang dah lama tak jumpa. Dia duduk dekat area Kota Damansara. Tapi pakcik tu dah uzur lah sebab dia ada pernah operate jantung. So Lin call anak dia dululah sebab anak dia tu memang best friend daripada sekolah rendah. Dia cakap dengan dia, boleh tak jumpa abah kan? Nak tanya, cuma nak tanya je. Dia cakap, lepas tu dia kata tak apa, call abah sebab adik-beradik dia tak bagi dah abah dia ubat orang. Sebab abah dia sebenarnya dulu zaman dia duduk kat Kayuara, memang abah dia ubat orang. Macam-macam lah, santau semua kan. So bila pergi, pakcik tu cuma cakap macam ni je, Lin, kita ni anak baik ya, jangan tanya tau siapa buat ke apa ke. Dia kata betul. Memang Lin tak nak tahu pun, Lin cakap kan. Janji baik je. Hafiz tu tak dia bagi Lin apa. Kalau secara logik, dia mesti tak logik. Asam keping, garam kasar. Dua tu je dia bagi? Dua tu je. Okay. Lepas tu waktu tu dia ambil tangan dia baca. Lepas tu dia sapu. Bukan dia sapu lah, macam dia lalu je dekat tumit kaki tu. Cakap insyaAllah nanti baik. Dia kata cuma kita ni kalau sakit kena sabar lah, dia cakap kan. Tak adalah on the spot hilang, dia cakap kan. Tapi janji ya, Lin jangan tanya dengan Su, jangan tanya balik dengan pakcik kenapa kaki dia macam ni. Okey lah, cakap dengan dia kan. So balik Hafiz, selang seminggu kering terus. Tak ada darah, tak ada apa dah? Tak ada. Dia rasa macam magic ke. Cuma cakap dengan pakcik tu, cakap terima kasih lah kan. Dia kata pakcik tak buat apa-apa. Dia kata semua tu yang kat atas lah, dia kata izinkan. Dia kata cuma dia cakap lepas ni hati-hatilah Lin, dia kata. Dia cuma pesan macam tu je. Tapi benda tu macam ada kaitan lah. Tiba-tiba dia WhatsApp. Yelah. Rupanya bila Lin cuba tanyalah dekat orang yang lebih arif, dia kata memang perjanjian dia macam ni lah. Sebab Lin teringat bila ada satu kes Ustaz Kazim tu cerita waktu dia sakit dulu. Setiap kali dia mengajar, dia cakap mengajar agama dia akan sakit. Tapi bila dia pergi berubat, dia jumpa orang yang lebih arif. Orang tu cakap kalau setiap kali dia nak pergi mengajar, jangan bagi tahu dia nak pergi mengajar agama, tapi cakap benda lain. So Ustaz Kazim cakap, saya nak pergi main bola, tapi dengan keadaan pakai jubah. Sebab dia kata iblis syaitan ni bodoh, dia kata. Sebab apa? Dia kata dia tak macam manusia boleh fikir kan. Dia kalau dia bagi arahan begitulah. Agaknya sebab tu Hafiz. So 2017 hujung tu kebetulan syarikat lama tempat Lin kerja tu tutup. So alhamdulillah sampai sekarang Lin tak kisahlah pakai kasut ke, pakai sandal ke apa ke, memang tak ada pun eczema tu. Elok je lah. Elok je. Jadi mungkin orang tu sebenarnya dia dah cakap lah, kalau Lin kerja balik tempat yang sama, kau buat macam ni kan? Mungkin lah. Tak tahulah macam mana kan? Tapi
saya ingat Lin, itulah yang pakcik bomoh tu cakap, kamu jangan kerja dekat tempat kerja kamu ni lagi. Kalau kamu kerja, kamu akan sakit. Tapi waktu tu kita macam nak cakap positif lah. Sebab bagi Lin, apa-apa yang berlaku pun mesti dengan izin dia. Kalau yang kat atas tak izinkan, benda tu pun tak jadi. Betul juga. Tapi itulah Afif pelik macam yalah, macam apa yang Lin gambarkan tadi kan. Orang tu pun dah berkahwin kan, dah ada keluarga sendiri apa semua itu ini, tapi masih lagi orang kata cuba buat benda-benda macam ni kan. Jadi macam apa tujuan dia sebenarnya kan? Dia lah tujuannya sebab mungkin ni lah iri hati sebabkan Lin ramai kawan dan sebagainya kan. Tapi aduh, sampai ke tahap macam ni itu yang buat kita macam tertanya-tanya kenapa ada orang yang masih mengamalkan benda-benda macam ni kan. Ya, betul. Sebab bagi Lin, mana dia tahu yang kita ni okey je dengan suami, bahagia. Dia pernah nampak ke dia nampak kita gaduh ke? Kan. Dia duduk serumah dengan kita ke? Betul lah tu. Kalau dia nak cakap bos sayang, rasanya kalau kita buat kerja betul, ikhlas, sayang lah bos. Siapa-siapa pun orang akan sayang. Betul lah tu. Dalam juga macam kita bersahabat dengan siapa-siapa pun, kalau kita ikhlas, kita tak ada niat terselindung, rasanya Allah akan mudahkan je. Betul. Jadi kenapa nak kena fikir macam tu kan? Kadang-kadang yelah, setengah orang ni macam nak cakap contohlah umur ni macam sekarang ni dah 40 lebih. Ada setengah orang berpendapat kalau orang lebih muda daripada kita, orang tu tak boleh nak tegur kita. Tak boleh. Sebenarnya silap. Kalau bagi Lin, kalau sekalipun budak tu umur 5 tahun, yes, kalau apa yang ditegur tu betul, kita kena terima sebenarnya. Betul. Kena terima dengan hati yang terbuka lah. Kena macam nak cakap kena bersifat terbuka lah. Lebih baik orang tu cakap depan daripada dia cakap belakang. Sebab cakap depan ni pedih dia waktu tu je. Betul. Cakap belakang pedih dia lama. Lepas tu nanti orang yang menyampaikannya tu elok je sejengkal. Dah jadi sedepa. Kan? Betul. Dia kalau dah A sampai ke B, B sampai ke C, cerita sampai dekat D, E, F tu dah jadi cerita lain. Itulah kiranya pengajaran lah. Itulah. Tapi kadang-kadang Lin pelik juga. Lin jarang up dekat media sosial pasal keluarga ke, pasal suami. Tak adalah nak ambil gambar berdua, candid-candid, tak ada. Nak buat daripada kan? Peristiwa itu lagi membuat kalian takut sebenarnya. Betul. Nak upload apa-apa. Betul. Yalah, sebab dunia sekarang kan, dunia sekarang ni ini pun orang kata satu peringatan bagi Hafiz juga, peringatan bagi penonton-penonton di segmen juga, sekarang ni dalam dunia media sosial ni kan, kita selalu up gambar family, gambar anak, semua itu ni kan. Kadang-kadang ialah orang yang tengok, kita tak tahu kan siapa yang tengok. Mungkin kawan kita tu memang iri hati dengan kita, tapi kita pun tak tahu kan. Macam-macam boleh jadi. Sebab dia kan sebenarnya lagi baik orang tu terang-terang benci kita daripada orang tu baik dekat depan tapi dekat belakang kita tak tahu. Betul. Itu saya setuju. Kalau dia dah memang aku memang tak suka kau ni, kau tu cakap main lepas je. Ada jenis orang yang macam tu. Sebab Lin jumpa banyak orang macam tu. Sebab Lin jenis orang yang suka sangat berterus terang. Lin tak suka nak cakap belakang. Tapi kita orang Melayu, kita akan ada tetap berlapik juga walaupun kita berterus terang macam mana pun. Betul. Kita ada adab kita lah, senang cerita. Kan? So benda ni memang pengajaran lah. Bukan pengajaran untuk Lin je, pengajaran untuk semua orang. Betul. Supaya mungkin lebih berhati-hati. Boleh lah kalau nak upload sekali-sekala, tapi jangan terlalu kerap kot. Sebab Lin rasa kita tak tahu niat orang macam mana. Betul. Mungkin orang tu okay, dia ni kan asyik dating je dengan husband dia. Husband dia selalu je bagi hadiah. Padahal aku tak merasa pun semua tu. Kadang benda macam tu je. Padahal ikutlah, dah dia mampu kan. Kalau dia nak bagi Lamborghini pun lantak lah kan. Tu lah. Tapi selalunya orang macam tu lah, dia akan pandang pada surface lah kan. Pada surface, bahagianya lah dia ni, baiknya lah ni. Tapi latar belakang ni kita tak tahu. Kok bergaduh baling pinggan ke apa, kita mana tahu kan.
Tahu tak apa. Okey, hari ni kita upload, kita makan together je. Ah. Apa tu namanya, candlelight dinner. Balik mana tahu kau kena hentak kat dinding. Kan? Kita tak tahu. Betul tu guys. Kan? So aku rasa kepada penonton-penonton segmen sekarang ni, okey, kalau korang tengok kawan-kawan korang ke bahagia kat media sosial ke apa, biarkan je kan. Belakang cerita kita pun tak tahu. Doakan yang baik, sebab doa yang baik akan berbalik pada kita. Kan? Betul. Itu saya setuju. Kan? Alright. Terima kasih sangat-sangat Kak Lin sebabkan kongsi cerita yang sangat panjang dengan The Segment untuk malam ni. Aku rasa lebih kurang dalam sorry sejam lah setengah. sebabnya macam panjang melirik, tapi sebenarnya dah lama niat nak berkongsi sebabnya Lin nak orang lain berjaga-jaga, berhati-hati dengan setiap apa yang kita buat. Dengar tu guys, itulah nasihat daripada Kak Lin. Okay, kita kena berhati-hati dengan orang di sekeliling kita, tak kira lah kawan ke siapa ke, kita kena berhati-hatilah, lebih berhati-hati. Okey Kak Lin, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, ada tak apa-apa pesanan yang terakhir untuk penonton di segmen? Manalah tahu kan, kalau kata orang kata nasihat-nasihat Kak Lin ni boleh diterima pakai untuk semua orang. Silakan. Okey. First, tahniah pada The Segment lah. Sebabnya kadang-kadang cerita The Segment, lepas tu dia ada podcast yang menarik, ada yang sebagai tauladan. Okey, untuk orang lain tu macam yang saya cakap tadi lah, berhati-hati dengan apa jua tindakan kita. Kalau boleh jaga tutur bicara supaya kita tak menyinggung dengan orang lain, bukan orang lain je lah, dengan adik-beradik, keluarga sendiri. Stay safe, walaupun Malaysia ni dah nak dekat banyak, dah nak full vaksin, tapi jangan meriah sangat lah ya, sebab Kak Lin ni kita dekat mall, tapi tengok parents macam hirau tak hirau je dengan SOP. Lepas tu bila nak buka sekolah bising je. Tapi bawa anak bukan main lagi. Bawa anak kau beria, kau bawa anak kau keluar kan? Tahu tak apa. Sedih sebenarnya sebab kita yang bekerja ni hari-hari takut tau. Betul. Macam Hafiz pun, Hafiz nak bawa keluar anak-anak pun buat late je. Biasalah tu Kak Lin kan. Macam Hafiz pun nak bawa keluar anak-anak pun fikir 5-6 kali ni, padahal nak pergi 7-Eleven je pun kan. Tapi fikir 5-6 kali kan, nak bawa ke tak nak kan. Anak 4 orang ni kan. Macam Kak Lin okey lah anak seorang kan. Anak si 4 seorang pun dia pun takut nak keluar rumah. Nampak kan. Itulah dia kan. Sebab dekat rumah ni ada mak dah tua kan, dah umur 79, jadi kami lagi kena berhati-hati. Betul. Itulah orang kata high risk punya people lah kan. Risiko-risiko tinggi punya orang. Lagi bahaya. Betul. Kan? Alright Kak Lin, thank you so much Kak Lin. Okay guys, kepada siapa yang ingin kongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kita orang dekat Instagram @hellosegment. Cara paling senang, korang join Discord. Kak Lin pun ada dalam Discord tu. Just join, have fun kat sana. Macam-macam PL orang dekat Discord ni, semua yang fun-fun, semua kepala otak yang tak betul semua kat dalam tu. Okay, alright guys, aku rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode.